Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 9 Julai 2024. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah bermula hari ini menyaksikan beberapa rang undang-undang RUU akan dibentangkan. Persidangan akan berlangsung selama 3 hari. Kita ada supplementary untuk tambahan peruntukan yang diperlu oleh kerajaan separuh penggal ini sampai habis tahun. Datuk Haji G ditemui media selepas merasmikan program penerangan gagasan rakyat Sabah isu-isu semasa di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Mengenai program ini, Datuk Haji G yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah berharap ia dapat memberi penerangan kepada rakyat mengenai dasar dan pembangunan yang telah berjaya dilaksanakan di negeri ini. Jadi inilah tanggungjawab mereka. Diorang mesti jelaskan kepada diorang pencapaian kerajaan, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dibantu kepada rakyat, kepada orang miskin dan sebagainya. Bagaimana dengan nilai pelaburan yang masuk sejak kita memerintah, peluang-peluang pekerjaan yang beribu-ribu sudah rakyat kita dapat dan sebagainya. Program penerangan ini juga bagi memastikan kesiapsiagaan jentera parti menghadapi pilihan raya umum negeri tidak lama lagi. Sementara itu, Pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gun Salam mengajak seluruh ahli parti itu bersatu menyokong kepimpinan parti seterusnya menjadi salah satu gabungan kuat di peringkat negeri. Ia juga bagi memastikan parti itu dapat mempertahan kerusi yang dimenangi sebelum ini pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah akan datang. Kita semua mesti united. First and foremost, PBS as a bahagian must be united to support the leaders. Dan kita juga mahu agar gagasan GRS ni, which is PBS, PGRS, STAR and others, we need to be very, very united because we want GRS itu menang dengan besar di Sabah. Datuk Dr. Joaquim yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS sebahagian Giulu. Beliau juga menyeru golongan muda parti itu menghayati erti perjuangan parti. Sementara itu, Adun Giulu Datuk Johnston Bangkuai menekankan kerjasama dan sokongan antara parti komponen Gabungan Rakyat Sabah perlu diperkasa. Ini jajaran politik yang baru yang berpaksikan kepada memastikan bahawa Sabah diperintah oleh parti-parti tempatan, majoriti parti-parti tempatan yang makna kita boleh tentukan masa depan kita. Kita boleh tentukan apa polisi yang kita perlu harus ambil. Bencana banjir menyebabkan banyak kerosakan harta benda tetapi ia telah menyatukan komuniti. Ini dapat dilihat melalui usaha penduduk kampung mengadakan gotong royong membersihkan kawasan kampung termasuk taman perumahan dilanda banjir baru-baru ini. Di Penampang, antara daerah terjejas banjir, ahli parlimennya Datuk Iwan Benedik meluangkan masa menghadiri program gotong royong bersama-sama penduduk di Kampung Sobong Boliga selain mendengar sendiri keluhan serta keperluan penduduk. Ketika ditemui pemberita, Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berharap kesatuan dan kerjasama penduduk ini terus subur. Sebagai sokongan kepada program ini, beliau menyalurkan sumbangan melalui peruntukan ahli parlimen berjumlah RM6,000 dan tambahan RM3,000 bagi keperluan lain oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Sobong Boliga. Datuk Iwan turut menghadiri gotong royong pemuda APKO Penampang di Dewan Pagansakan Kampung Inobong bagi membersihkan kerosakan dewan akibat banjir.
Inisiatif mengurangkan pembuangan barangan terpakai ke tapak pelupusan sampah dipergiat melalui free market Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Ia juga antara langkah di BKK meningkatkan kebersihan Bandaraya Kota Kinabalu dan secara tidak langsung membantu menyumbang kepada golongan memerlukan. Ketika ini, free market diadakan Pusat Lestari di BKK pada setiap Ahad bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Penyelia Pusat Lestari di BKK, Zeno Valentine berkata, antara barangan terpakai termasuklah pakaian, perkakasan dapur serta beberapa lagi barangan kegunaan harian. Setakat ini, Pusat Lestari menerima lebih 100 kg sumbangan pakaian setiap hari, tidak termasuk barangan terpakai lain daripada penderma. Saya menyuruh supaya hantar barangan terpakai dalam keadaan yang baik dan eloklah. Jangan seperti barangan pakaian terpakai, jangan hantar yang sudah koyak, hantarlah yang masih elok atau masih boleh digunakan oleh orang lain lah. Warga Bandaraya Kota Kinabalu ditemui mengalu-alukan free market ini. Kami rasa sangat bersyukur kerana dibagi free market, dapat menambah kami punya adalah keperluan dari segi pakaian, peralatan lain, topi, seluar, pakaian, baju kurung. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak DBKK kerana mengadakan free market. Dapat baju sekolah, beg sekolah untuk cucu-cucu gitu. Ya, sangat-sangat berkesan membantu kami yang memerlukan. Program lain turut dilaksana di BKK adalah Jom Kita Semula, tukar barangan anda kepada wang tunai, diadakan pada setiap Sabtu. 3 penari dari Sekolah Kebangsaan SK St. Agnes Kota Kinabalu membawa pulang pingat emas menerusi kategori duet atau trio nasional dan budaya kanak-kanak dalam pertandingan tarian Piala Dunia di Prague, Republik Czech. Pingat emas itu diperoleh menerusi Nurul Anisha Umaira, Putri Anisha Kila dan Tiara Izzayani. Guru Besar SK St. Agnes Jennifer Peter Balang berkata pertandingan bermula 27 hingga 30 Jun lepas. Untuk masa hadapan ni, mungkin kita akan lebih buat preparation lah untuk pertandingan-pertandingan yang akan diadakan. Dan ini adalah satu pengalaman untuk kami terus ke hadapan. Jennifer ditemui RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Turut menyertai pertandingan ialah SK Mutiara, SK Srigaya Kota Kinabalu dan SK Bundu Keningau. Dalam pertandingan ini, para penari dari 4 sekolah terlibat membawa pulang 3 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Seni pemantasan teater bukan sahaja memberi peluang kepada pelajar mengetengahkan bakat, malah menjadi platform kepada proses pembelajaran bernilai. Penglibatan dalam acara itu juga berupaya memupuk semangat kerjasama, ketekunan dan kecekapan peserta dalam akademik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Rahman Nordin berucap merasmikan Malam Anugerah Festival Teater UMS Opera X 2024 di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Festival Teater UMS 2024 Opera X, Nurul Intan Faraain Satar memaklumkan pementasan berkenaan merupakan penilaian projek akhir pelajar tahun 3 Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Teater bertajuk Asrama Ra yang dipentaskan produksi projek pentas dinobatkan Johan, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing milik Art in Motion Production dan Skena Production. Sementara pengarah terbaik dimenangi Nurmi Amirul Amiluddin. Bagi saya, kamu jangan putus asa kerana setiap kehidupan kita ada kita punya idea masing-masing untuk berkarya. Tidak ada halangan dan tidak terbatas. Jadi kalau kamu ingin berkarya untuk mencuba benda yang baru, jangan takut, terus maju ke hadapan dan buatlah apa yang kamu mahu, terutamanya budak-budak teater yang akan bergraduasi. Mesej kami adalah kami mengangkat isu-isu sosial yang semakin berleluasa dalam golongan muda dan juga kami telah mengangkat isu yang patut dipandang tinggilah oleh masyarakat sekarang, iaitu buli.
Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.